Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera buat tuan pensyarah dan kawan-kawan sekalian. Di sini saya ingin membentangkan berkenaan hasil kerja kumpulan kami iaitu perniagaan Mr. DIY. Apabila disebut, pasti semua orang mengetahui dan mengenali berkenaan perniagaan Mr. DIY. Ia merupakan kedai menjadi tumpuan semua orang dan peringkat umur. Perniagaan Mr. DIY ini mula-mula ditubuhkan pada Julai 2005 yang bertempat di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mula-mulanya, perniagaan ini hanyalah kedai biasa-biasa sahaja dan perniagaan yang kecil-kecil sahaja dan mula berkembang pada tahun 2010. Kini, perniagaan Mr. DIY menjadi tumpuan semua orang di peringkat umur kerana motonya adalah harga selalu rendah. Kini, Mr. DIY juga membuka lebih banyak cawangan di antara seluruh Malaysia, termasuklah pusat beli belah. Keluasan Mr. DIY ini mempunyai lebih 1000 meter persegi. Di samping itu juga, perniagaan Mr. DIY ini telah dikunjungi oleh ramai pelanggan, iaitu melebihi 80 juta pelanggan. Mr. DIY ini mempunyai pelbagai peralatan yang ada di dalam kedai, termasuklah barang-barang elektrik, peralatan rumah, aksesori kereta, alat tulis, barang-barang sukan, barang-barang mainan dan banyak lagi. Mr. DIY ini menjadi tumpuan semua orang kerana harganya selalu rendah. Dan perniagaan ini telah bekerjasama dengan Ion, Ion Big, Tesco dan Giant. Perniagaan Mr. DIY ini menjual peralatan yang dengan harga lebih rendah dan berkualiti. Antara barang-barang yang diambil oleh perniagaan Mr. DIY ini ialah daripada China dengan secara pukal. Mr. DIY telah mendapat anugerah kedai yang harga patut oleh kerajaan melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan iaitu KPDNKK pada tahun 2016. Mr. DIY juga disenaraikan di dalam pasaran utama Bursa Malaysia yang mensasarkan dana sebanyak 1.5. Di sini sedikit berkenaan profil usahawan Mr. DIY. Syarikat ini disasarkan oleh Tang Yuyeh yang merupakan graduan Universiti Malaya dan mendapat ijazah di dalam bidang sains fizik pada tahun 1996. Beliau kemudiannya bekerja sebagai seorang ahli penyelidikan dengan syarikat Commons USA. Daripada kejayaan itu, Tang Yuyeh mempelajari selok-belok berkenaan perniagaan dan pelaburan. Pada tahun 2005, beliau menubuhkan kedai hardware yang diberi nama Mr. DIY yang terletak di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Perniagaan Mr. DIY ini pada mulanya seperti perniagaan-perniagaan hardware yang lain, tetapi Tang Yuyeh mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang perniagaan dan telah merubah persepsi mengenai perniagaan yang melibatkan hardware. Perniagaan yang dilakukan oleh Mr. DIY ini dari tahun ke tahun semakin berkembang dan Tang Yuyeh telah membawa masuk adiknya Tang Yuwei untuk mendapat sebahagian daripada syarikat itu. Tang Yuwei merupakan graduan dalam bidang pengurusan dari Universiti Sains Malaysia yang merupakan bekas bekerja dengan The Little Chinatown. Beliau tahu mengenai selok-belok tentang perniagaan barangan daripada China melalui pengalaman bekerja di syarikat ini. Tang Yuwei kemudian menjadi pengurus bahagian logistik dan Mr. DIY semakin berkembang di bawah pengurusan kedua-dua beradik ini. Mereka beralih kepada perniagaan penyediaan peralatan perkakas rumah kerana barangan tersebut mendapat sambutan yang sangat menggalakkan daripada pelanggan dan pengguna. Dengan perniagaan semakin maju, syarikat ini telah berjaya menyenaraikan saham mereka di Bursa Malaysia dan melakukan IPO. Kedua orang kuat Malaysia ini menjadi bilioner. Saya ingin menerangkan berkenaan ciri perkembangan syarikat Mr. DIY. Mr. DIY Group berhad yakin potensi besar perkembangan dan perniagaannya yang menumpukan bandar kecil dan luar bandar bagi menawarkan pelbagai produk seiring slogan iaitu sentiasa harga rendah.
Antara pencetus keyakinan peruncit barangan hiasan dan keperluan rumah popular itu adalah berikutan kejayaannya memasuki pasaran kecil sebelum ini. Di bandar kecil, misalnya keturajaan, itu lebih ketara seawal usaha bagi mengenal pasti itu lokasi, kontrak dimeterai sehinggalah ke peringkat pengambilan pekerja dalam kalangan warga setempat. Selain itu, sebaik lokasi berpotensi dikenal pasti, pasukan penilaian dan pemerolehan syarikat itu akan melakukan penilaian wajar, kajian kebolehsanaan dan analisis pasaran bagi menilai kesesuaian lokasi serta faktor-faktor lain yang menyumbang kepada kejayaan komersial kedai berkenaan. Seterusnya, perubahan dalam syarikat Mr. Denoy, kenaikan harga masa depan bergantung kepada kejayaan pelan pertumbuhan syarikat Mr. Denoy. Ada dua jenis kejayaan bagi sesuatu IPO atau tawaran penyeneraian awam syarikat. Pertama, kejayaan syarikat mengumpulkan seberapa banyak modal daripada penyeneraian, dengan kata lain mendapatkan harga tertinggi yang sanggup dibeli pelabur. Dan yang kedua, kejayaan pemegang saham untuk meraih untung selepas membeli saham pada harga IPO. Kembali kepada harganya, Mr. Denoy iaitu satu kisah kejayaan besar. Permintaan terhadap produknya tetap ada walaupun dalam situasi ekonomi gawat kerana tawaran nilainya. Seterusnya, kita pergi kepada perkembangan usaha sama dan franchise. Di bandar kecil dan di bandar pinggir, iaitu misalnya aspek hebahan tidak rasmi selalunya amat ketara dan orang ramai akan pantas mendapat tahu mengenai kehadiran cawangan Mr. Denoy dan akan mengikuti rapat perkembangan itu. Seterusnya, pembabitan dengan komuniti tempatan juga tidak hanya menandakan kejayaan pembukaan cawangan tetapi turut memberi impak dari segi kelangsungan perniagaan berkenaan. Selain daripada itu, Mr. Denoy kini di platform e-dagang iaitu www.mrdenoy.com.my. Mr. Denoy peruncit perkakas rumah terbesar di Malaysia dengan lebih daripada 550 kedai di seluruh Asia Pasifik. 4 ciri utama melalui presentasi laman web e-dagang Mr. Denoy itu terbahagi daripada 4. Yang pertama itu penghantaran percuma kepada pelanggan, dan pelanggan boleh menikmati penghantaran percuma ke rumah mereka di Semenanjung Malaysia tanpa belanja minimum yang diperlukan untuk sebarang pesanan di bawah 5 kg. Seterusnya, Mr. Denoy Express iaitu dengan bayaran kecil, pelanggan di Lembah Kelang juga boleh meminta perkhidmatan Mr. Denoy Express di mana pembelian mereka akan dihantar kepada mereka dalam masa 24 jam. Dan yang ketiga iaitu collect di Mr. Denoy, iaitu pengambilan barang ya. Pelanggan boleh membeli barangan secara dalam talian dan mengambilnya terus dari mana-mana 25 kedai terpilih di sekitar Lembah Kelang. Dan yang terakhir iaitu Mr. Denoy Guarantee. Mr. Denoy menjamin pelanggan yang membeli di laman e-dagang iaitu Mr. Denoy akan mempunyai 7 hari kalender untuk memulangkan barangan yang akan ditukar atau wang akan dikembalikan tertakluk kepada terma dan syarat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membincangkan berkenaan tahap perkembangan firma berbanding dengan masa penubuhan awal Mr. DIY.
Perniagaan berbentuk barangan jualan keperluan pertukangan atau lebih dikenali sebagai hardware biasanya merupakan perniagaan yang diwarisi turun-temurun. Namun, Mr. DIY telah merevolusikan perniagaan hardware ini menjadi satu perniagaan yang lebih besar dan franchise yang merupakan kedai yang menjadi pilihan ramai. Dan Mr. DIY juga mempunyai pelbagai pilihan barangan seperti barangan aksesori kereta, makanan, penjagaan diri, kosmetik serta pelbagai barang-barang lain selain daripada hardware. Mr. DIY hanya bermula dengan menjual perkakasan rumah pada tahun 2016. Mr. DIY telah menawarkan suasana membeli belah dengan lebih menarik dan moden, di mana semua barang keperluan rumah dan pelanggan boleh didapati dalam satu bumbung. Antara strategi utama yang dijalankan oleh Mr. DIY adalah mereka menawarkan harga yang sangat murah berbanding dengan pesaing-pesaing mereka di pasaran. Teknik harga murah ini telah menjadikan Mr. DIY berjaya menambat hati rakyat Malaysia. Selain itu juga mereka turut bekerjasama dengan pasaran besar seperti Aeon dan Tesco dengan membuka cawangan perniagaan mereka di dalam gedung terkenal tersebut. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kesedaran masyarakat tentang perniagaan mereka untuk memperkenalkan lagi perniagaan mereka kepada masyarakat. Mereka juga turut membuka cawangan hanya di tempat strategik dan menjadi tumpuan ramai. Strategi ini strategi yang telah dipilih ini menjadi sangat berkesan dan berjaya dan mengembangkan perniagaan mereka dengan cepat. Mereka kini telah meluaskan perniagaan mereka di Asia Tenggara seperti di Brunei, di Thailand dan di Indonesia. Kini Mr. DIY juga mempunyai anak syarikat sendiri iaitu Mr. Toy dan Mr. Dollar. Sekian. Okey, dekat sini saya akan menerangkan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah satu yang sangat penting bagi sebagai penanda aras dalam sesebuah syarikat. Analisis SWOT merupakan komunikasi perkataan iaitu strength, weakness, opportunity and threat, iaitu merangkumi teknik yang diguna pakai bagi menganalisis faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Okey, dekat sini saya akan menerangkan kekuatan Mr. DIY. Mr. DIY mempunyai rangkaian barangan yang pelbagai dan menarik untuk pelanggan pilih dan membeli. Mr. DIY menawarkan lebih daripada 16,600 jenis produk yang merangkumi 10 kategori perabot, aksesori komputer, telefon mudah alih dan perkakasan serta mainan. Okey, itu adalah salah satu kekuatan Mr. DIY. Okey, dekat sini kelemahan Mr. DIY ialah Mr. DIY selalu kehabisan stok yang disebabkan permintaan yang agak tinggi. Okey, di sini juga Mr. DIY tidak menawarkan waranti yang lebih lama. Waranti yang disediakan adalah lebih singkat berbanding waranti yang dikeluarkan oleh kedai lain. Okey, peluang. Faktor peluang yang kita kenal pasti Mr. DIY ialah Mr. DIY mempunyai database tentang produk yang digemari oleh pelanggan mereka dan menggunakan database tersebut untuk membuka cawangan baru. Ia menjadikan strategi tersebut yang sangat berkesan dan berjaya dan dapat mengembangkan perniagaan tersebut dengan lebih cepat. Okey, Mr. DIY juga membuat pertukaran outlet ke Mr. DIY Mall iaitu bersaiz dengan pasaran yang besar sebagai contoh Aeon Bay ataupun Tesco. Okey, dekat sini saya akan menerangkan juga ancaman. Aspek-aspek lorang yang boleh membawa impak negatif seperti sumber bekalan yang mungkin terhenti atau bahan mentah yang tidak menentu. Okey, sekarang dalam waktu pandemik kita juga memberi impak kepada stok yang semakin berkurangan. Okey, terima kasih. Okey, selamat sejahtera. Untuk part saya cadangan strategi pihak syarikat DIY telah menggunakan beberapa kreativiti dan inovatif dalam memperkembangkan mutu keyakinan terhadap pengguna. Mereka telah menggunakan lebih kurang produk-produk di dalam DIY sebanyak 1,600 lebih bagi menggalakkan pihak pengguna datang ke DIY untuk membeli belah. Mereka telah menggunakan penjenamaan, penambahan produk, pengiklanan di samping penggunaan media sosial bagi meningkatkan potensi penjualan barangan di media sosial, di antaranya melalui Shopee, Lazada, Facebook dan Flickr. Melalui inovasi pula mereka telah menghasilkan penghasilan baru berdasarkan proses penyusunan semula
menggunakan unsur yang sedia ada serta penghasilan sesuatu yang unik, mudah dan bernilai. Konsep inovasi yang telah digunakan adalah penggunaan media sosial, digitalisasi, penggunaan rider dan juga pelbagai platform bagi meningkatkan jualan-jualan pihak DIY ini. Syarikat DIY telah menguras langkah dengan membuat usaha sama dengan syarikat Mr. Dollar bagi memberikan diskaun kepada pihak pengguna bagi membeli belah di syarikat Mr. Dollar bagi mengekalkan penggunaan pengguna-pengguna di rangkaian DIY. Di samping itu juga mereka telah menggunakan platform-platform seperti media sosial dalam musim pandemik ini bagi menguras langkah bagi memberikan keyakinan kepada pengguna terhadap barang-barangan yang ada di pasaran DIY ini. Contohnya mereka mereka mempunyai beberapa produk, di antaranya adalah aksesori kereta, makanan, minuman dan peralatan pejabat serta alat tulis. Dengan ini, pihak DIY ini telah menguras langkah strategi yang lebih tersusun bagi meningkatkan potensi mereka di pasaran tempatan dan Asia Tenggara seperti di Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan juga Indonesia. Sekian, terima kasih.